AUD Canada kita tak ada analisis. Kita tak ada apa-apa analisis dekat AUD Canada. Euro Canada, betul-betul menjunam dia. Euro Canada. Euro Canada pun kita tak ada apa-apa analisis. Untuk Euro AUD, kita ada analisis. Okay, di mana kita nak sell dekat area atas ini tetapi price tak masuk zone lah. Yang atas ini sell zone 166 ni. Saya nak ambil pas area kat sini lah. Tapi price dah start buat penurunan di area-area sini. Okay, di area-area sini. Jadi untuk Euro AUD kita tak ada rezeki lah. Okay, tak ada rezeki. Untuk Euro JPY, macam yang saya bagi tahu, okay, zone ini masih boleh diguna pakai. So zone ini kita dah makan sebanyak 2 kali, geng. Sekali dia running dekat sini almost 200 pips. Kali kedua, dia running almost 115 pips lah. So saya memo pad saja dekat sini ya. Okay. Saya memo pad saja dekat sini. 115 pips lah. Okay, Euro JPY kita 115 pips. Kita ambil roughly je lah 100 pair untuk Euro JPY. Next pair untuk Euro USD. Okay, kita ada sell di area sini kawan-kawan. Okay, di area sini kita ada sell. Okay, ini gambar selepas lah, gambar sebelumnya. Sekejap saya share gambar sebelumnya. Ini saya dah share dah. Okay, daripada minggu lepas. Ini gambar sebelum dia. Euro USD. Okay, ni gambar sebelum dia. Okay, ni gambar sebelum price terjadi lagi. Kita analisis, okay, yang price nak buat penurunan sampai ada breakout this level of parallel channel. Okay, channel punya ni kalau kata ada breakout barulah kita akan bergerak ikut buy lah. Tapi sebelum dia bergerak ikut buy tu kita dah makan lah kat sini around berapa pip dalam 105 pips lah. Okay, untuk Euro USD. Dan sesiapa ada re-entry, floating dalam 19 pip and sekarang running balik 50 pip. So saya claim yang first entry kita saja dekat sini. Okay, running almost 105 pips untuk Euro USD. Euro JPY by Euro Euro USD. Okay, Euro USD 100 pips. Okay, so saya nak remark saja macam ni, geng. Lepas tu kita nak buat kiraan, geng. Kalau korang entry 0.01, berapa yang korang dapat weekly? Kalau korang entry 0.05, berapa korang dapat weekly? Jadi benda tu kena tahulah sebab benda ni kita bermain dengan wang tau. Kalau kata kita rugi, rugi pun duit kita. Kalau kata kita loss ke MC ke apa, rugi semua duit kita. Kalau kata kita profit pula, macam mana nak kawal kita punya duit? Benda ni bukan setakat kau entry, kau cabut, kau entry, kau cabut, kau entry, kau cabut. Tak, benda tu tak macam ni, bang. Benda ni tak semudah yang macam kita jangkakan lah. Kita waktu kita loss, kita tahu berapa jumlah maksimum yang kita boleh loss dalam masa satu hari. Okay, contoh saya punya loss dalam masa dalam satu hari, maksimum saya adalah $1,000. Okay, untuk kawan-kawan yang lain ada mungkin ada $2,000, ada $5,000, ada yang $100, ada yang $50 dia punya maksimum loss harian. Jadi korang kena buat ketetapan yang macam tu lah. Okay, lepas tu kalau profit pula nak buat macam mana? Okay, kalau profit pula kena asingkan account lah. Okay, pecahkan duit yang apa ni, yang profit tu masuk dalam account bank yang tak ada online banking lah. Okay, barulah duit kita tu terjaga lah. Kalau duit tu masuk ke dalam account bank yang ada online banking, saya yakin, okay, saya yakin kalau kata the next setup kalau fail ke apa, korang akan depo balik menggunakan duit yang ada online banking lah. Jadi untuk mengelakkan benda-benda tu berlaku, korang kena standby dua bank lah. Satu bank yang tak ada online banking, satu bank yang ada online banking lah. So bila profit ke apa, so boleh alihkan siap-siap lah kepada bank yang tak ada online banking. Okay, sebab benda tu adalah kelemahan trader, geng. Benda tu adalah kelemahan trader. Kalau kata kita ni pula orang yang hati panas, kalau kata SL sekali nak counter balik, SL lagi nak counter, sedar tak sedar duit dalam bank pun dah tinggal sikit, dah tinggal ciput. Jadi benda tu tak bagus lah. Okay, benda tu tak bagus. So kita tengok pair yang seterusnya, Euro NZD. Euro NZD kita sharp dulu lah. Sharp zone kita dapat untuk Euro. Okay, untuk Euro NZD kita dapat sharp zone. Okay, sell zone kita kat sini.
And price running almost 177 pip gang ini gambar selepas lah, selepas harga bergerak. Ini gambar sebelum harga terjadi lah. Okay. Jadi kalau saya cakap sebelum harga apa ni dah terjadi, nanti korang cakap saya menipu pula kan. Okay, ini gambar sebelum harga terjadi lah. Okay, yang di mana kita nak sell di area atas sini. Okay, kita nak sell di area atas sini. Okay, ni sebelum harga terjadi. And ni harga selepas terjadi lah. Okay, price running almost 177 pips, 180 pips jadi saya tulis kat sini sebagai 170 pips saja untuk Euro NZD. Euro NZD sell. Kita dapat dalam 170 pips lah tulis. Okay, 170 pips. Okay, so next pair adalah USD Canada. USD Canada pun memang sedap lah kita punya zone memang saya target nak sell dua tempat ni lah, di kawasan pertama sini. Kalau kata kawasan pertama ini tak berjaya ataupun breakout, di mana kita akan counter market dekat kawasan atas sini lah. Tetapi dekat sini dia dah memberi kita rezeki yang di mana price running almost 220 pips lah. Okay, 220 pips. Ni gambar selepas harga bergerak dan ini gambar sebelum harga bergerak lah. Okay, USD Canada. Kena tunjuk benda-benda macam ni kan sebab orang boleh nilai lah. Okay, ini gambar sebelum harga terjadi kan boleh nampak saya share gambar sebelum harga terjadi, price dah berada di bawah lagi, kita nak sell di area sini. And sesiapa yang ada follow entry ini ataupun live analisis ini, price running almost 230 pips. So saya remark dekat sini sahaja untuk USD Canada 200 pips je lah. Okay, 200 pips. 200 pips. Okay, so kita pergi ke next pair kan? Kita pergi ke next pair. Okay, kita pergi ke next pair pula. Siapa yang duk bagi-bagi link ni dalam grup ni dalam live chat ni? Korang siapa tekan link tu memang kena scam tu. Siapa tekan link tu memang kena scam. Link apa tu dia bagi tu? Saya dah delete message dia. Okay. So untuk USD Canada kita dapat around 200 pip. Okay. Untuk USD JPY ada analisis tak? Kita tak ada analisis untuk USD JPY. Untuk USD CHF, price bergerak mengikut betul-betul mengikut kita punya analisis lah. Okay. Tetapi saya hanya bagi set up buy saja. Okay. Buy saja. Kalau kata buy ada running almost 165 pips lah. Okay. Dia bergerak, kawan nampak tak? Betul-betul dalam channel yang saya tanda ni. Touch je channel ni, bob jatuh balik 100 pip. And touch balik channel bawah ni, floating dalam 19 pip and naik balik dalam 36 pips lah. Okay, untuk USD CHF. Okay, so untuk USD CHF kita dapat dalam 160 pips saja, saya remark kat sini. USD CHF. USD CHF. Okay, USD CHF dalam 160 pip. Macam mana nak masuk 25% okay, untuk group 25%, saksi 25% saya tak open lagi gang. Saya tak open lagi. Saya bagi korang free je. Korang kena join benda-benda yang macam ni lah. Live analysis apa ni semua. Untuk group saksi 25% club tu, saya dah tak open lagi lah. Okay, saya open waktu mungkin subscriber saya dah 15,000, 20,000 subscriber kat dalam channel, barulah saya buka lah. Untuk sekarang saya akan bagi percuma je dekat korang. Okay, so hargailah benda-benda yang percuma, live analisis saya buat yang macam ni. Beri masa peluang dekat diri korang untuk belajar, beri masa peluang untuk diri korang hadir di dalam Zoom meeting ini untuk kita buat analisis sama-sama, dan korang entry lah apa yang kita analisis sama-sama malam ini. Okay, saya bagi percuma je, tak perlu nak register saya punya broker ke apa, tak perlulah. Okay, saya bagi percuma saja. So kena lapangkan dada untuk datang dan kita sama-sama buat analisis. Okey. Baik sir, alhamdulillah. Terima kasih sama-sama Haikal.
Okay, untuk GBP USD pula untuk GBP USD, first entry kita, saya ada ajak korang sell dekat sell zone pertama ni lah. Sell zone pertama sini price ada running almost dalam 44 pips and kena BE lah. So saya remark sini dalam 40 pips and BE lah ataupun 30 pips BE. Okay, untuk GBP USD, GBP USD 30 pips BE, 30 pips plus BE. Okay, so second di area sini kita sell. Okay, price under running dalam 80 pips lah. Okay, untuk GBP USD, GBP USD 80 pips. Okay, GBP 30 pips yen. Okay, so untuk GBP JPY kita tak ada analisis. Pair ni kita dah ceraikan dia lama pair Jahanam ni pair Jahanam ni kita dah ceraikan dia lama. Okay, untuk GBP NZD, okay, saya ada share dekat korang untuk sell di area sini lah. Okay, di area sini sesiapa yang ada sell memang takziah lah. Okay, memang takziah. Okay, memang takziah. Sesiapa yang ada sell memang takziah. Okay, so untuk sini saya remark dekat sini untuk GBP NZD SL 35 pips lah. Okay, so pair ni kita tak berjaya lah untuk GBP NZD. Okay, untuk GBP CHF pula, okay, ini mapping lama kan. Ini mapping lama. Ini mapping lama, price baru sampai and membuat terjunan almost dalam 50 pips lah. Tapi pair ni pair lama geng. Saya share apa ni live mapping ini tahun ni bulan berapa dah baru dia sampai sekarang. GBP CHF sebab pair ni pair orang tua full margin setup GBP CHF daily. Ni berapa bulan saya bagi ni? Bulan Mei, bulan 5, 7 hari bulan 5. Sekarang baru hari Jumaat tu dia trigger kat sini. Jadi kita lupakan, saya tak nak claim. Okey. Untuk gold pula untuk gold saya bagi banyak lah. Okey. So saya kira dekat grup public saja apa yang kita analisis dekat gold. Okey, daripada hari Isnin 29 hari bulan. Okey. 29 bulan ini yang kita buat sama-sama lah, kita entry sama-sama. Ini adalah apa ni analisis yang saya buat before this. Okay, ni saya ada ajak korang share. Hello sahabat-sahabat semua, saya share instant setup gold scalping bank USDT maybe masa hari Isnin bank USDT kan. So kita ada sell di area sini and price running boom. Okay, running dalam berapa pips dekat sini. Ni saya siap sediakan video lagi lah. Okay, akaun $90 je, akaun kecil-kecil je. Bukan akaun apa ni trader-trader bangsawan. Saya ni pun trader marhain. Saya trader kecil-kecilan saja. Okay, so running dalam berapa pips ini kita kira berapa pips yang ni. US session ni live trade dekat TikTok. Okay, so kita dapatlah dalam 60, 80, 40. 60, 80, 40. 60, 80, 40. Okay, gold sell. Gold sell dapat dalam 60 pips. 60, lepas tu nextnya gold sell buy 80 pips. Lepas tu buy kita dapat dalam 80 pips. 80 pips. And lepas tu saya ada buat live trade sekali saya ada buat live trade sekali. Ini live trade yang saya buat dekat TikTok ni. Okay, dalam 40 pips lah kita dapat. Tapi price jatuh lagi kat sini price ada jatuh dalam 100 pips. Tapi saya malas claim 100 pips, so kita tulis 40 pips saja. Gold sell 40 pips. 40 pips. Okay, and the next setup yang kita entry apa lagi? Berapa bulan? 30 hari bulan. Okay, 30 hari bulan. 30 hari bulan. Ni saya ada layer SL rasanya. Sama-sama lah kita sama yang terbinang ni. Setup ni SL lah. Setup saya kita ulang sikit. Ni setup ni SL. So kita tulis dekat sini SL. Gold SL 35 pips.
Tak berjaya. Lepas tu kita ada counter zone kat area atas ni. Okay, video pendek analisa goal. Rasanya setup ni pun SL lagi tu. 2 kali SL. Jom teman saya. Setup ni ada dah ni. 65 kat sini 65 kat sini. Kita sell kat sini. Tak berjaya. Sini 65 kan. 2 kali SL lah. So 2 kali SL. Okay, saya ada bagi kat sini 2 kali SL. So SL saya bagi tahu SL gang. Price tak jadi saya bagi tahu tak jadi je. Okay, baru kita boleh kira sama-sama lah. Okay, apa yang kita entry itu menjadi dan apa yang kita entry itu tak menjadi, kita akan buat sama-sama lah. Okay, saya tak ada nyorok dekat korang. So korang boleh nilai sendiri daripada situlah. Okay. And dekat sini price ada ni 40 pips. Ni dia turun lagi. Berapa pips dia turun dekat sini? Dah merah jadi bertukar jadi biru kat sini. Ni saya share lah. Saya MC $1,000. Saya MC $1,000. Depo $1,000. $1,100. Saya MC $1,000. Lepas tu dekat sini saya recounter balik lah. Okay, saya recounter balik account ni. $1,600. Profit $2,500. 80 pips lah. Counter zone kita dapat dalam 80 pips. Goal sell 80. Goal sell 80 pips. Okay, 80 pips. Income sebangsawan. Mana ada income bangsawan? Biasa-biasa sahaja. Kadang-kadang terjeduk juga. Lepas tu saya tak lagi ini kalau dia terpacak lagi betul lah apa orang kata. Ini masa kita dah 2 kali counter zone SL kan. Lepas tu saya ada bagi entry kat sini ya. Saya cakap apa, ini kalau dia terpacak lagi betul lah apa orang kata forex haram. Nasib baik dia turun lah gang. Okay, Assalamualaikum sahabat pagi, hari harapan ni. Sebab pasal kita entry dekat sini gang 11 jam kan. Dia sidai kita 11 jam dia sebelah kita 11 jam di sidai kita, besok paginya baru dia turun. Okey, besok pagi baru dia turun Ini 11 jam kita entry. Daripada saya live trade ni dekat TikTok daripada pukul 9 malam sampai pukul 11 malam saya live trade dekat TikTok. Price memang sangkut je kat sini. Pagi pukul 10 pagi baru turun. So kita kena sidai dengan go 11 jam. Okey, Assalamualaikum hari ni. Ni kalau dia terpacak lagi. So price running kat sini price running. Alhamdulillah. Okey. Dekat sini price running berapa pip dalam 80 pips dekat area sini So kat sini kita dapat dalam 80 pips lagi. Goal sell 80 pips. So kita tengok next pair pula. Ni saya ada buat video pendek ni. Hello guys, assalamualaikum semua. Nampak kena sidai lama. Terus withdraw kan. Dah terus withdraw. Jangan tunggu lama-lama. Okay, so sementara kita tunggu setup ini Forstern buy high. Okay, ini buy high punya setup. Saya rasa terceduk setup ni. Jalan ni. Oh, price ada running buy ni SL, buy ni SL. Goal SL. Buy ini SL and SL ke? Aku pun dah lupa Korang mesti raja kena tanya kawan tu. Oh, buy ni ada running Buy ni running Buy ni running Buy ni ada running. Dalam 30 pips. Berapa pips lah? Sekejap saya kira. Dalam 30 pips lah. Okay, dalam ini bukan buy high. Sini ke? Betul lah. Tak SL. Setup ni tak SL. Entry banyak sangat Entry banyak sangat sampai lupa. Setup ni tak SL ada running 30 pips. Berapa pips running tengok. Dalam lebih kurang dalam 30 pips running dalam 30 pips. Goal. Goal buy 30 pips. Okay, so next setupnya US session entry
Nah, saya belanja kawan-kawan entry baru saya. Oh, kita buy dekat area apa ni, resistance dekat atas ni. Masa ni ramai trader-trader yang sell. Okey, ramai trader-trader yang sell dekat area sini. Jadi saya buy high kat sini. Buy di level resistance ni, orang panggil kerja gila lah. Kalau nampak trader-trader lama dia marah kan, dia kata budak ni gila agaknya entry dekat resistance. Budak ni gila agaknya entry dekat resistance. Ni kau boom betul-betul boom. Okay, betul-betul boom darah ni 30 pips lah. Tapi setup ni dia pergi 100 pips gang setup ni dia pergi 100 pips. Okay, setup ni dia pergi 100 pips. Buy high ya. Setup yang ni boom dia naik 100 pips. So untuk gold buy high 100 pips. Setup ni entry dekat resistance dia macam tu entry. So next analysis kita ini saya recap saja. Saya recap. Ini technical analysis breakdown. Okay, ini saya analisis gang. Saya analisis. Ini gambar sebelum ni lah. Okay, gambar sebelum harga bergerak. Kawan-kawan boleh nampak sini kawasan gambar sebelum harga bergerak, and ini gambar selepas harga bergerak lah. Price betul-betul ikut sebiji analisis yang saya buat, di mana kita nak buy sebelum harga ini yang turun ini terjadi lah. Okay, kita ada buy dekat sini, and price running dalam 260 pips, and saya punya sell zone dekat atas sini. Price running almost 350 pips lah. Okay, tinggal korang ada hold tak ada hold sajalah. Saya analisa semua saya dah bagi. Gambar sebelum harga terjadi dan selepas harga terjadi semua saya dah bagi. Jadi korang boleh nilai sini dekat situ. Okay. Tapi saya akan kira apa yang kita entry saja. Untuk buy dekat sini, saya ada bagi setup buy lah. Zone buy. Okay, running dalam 40 pips. Ini video lagi saya buat. Okey, ni dalam 100 pips gang setup ni dalam 100 pips. Setup ni dalam 100 pips. $100 saya menjadi $800 gang. Ini akaun $100 saya jadi $800. Daripada $100. Okey, jadi $800. Kawan-kawan boleh tengok sini lah saya depo berapa. Ada ke tunjuk? Kat sini. Saya depo $100 ni. Sebab ada running profit lagi saya tak tutup. Okey, $100 jadi $800. In one setup lah. Okay, so setup ni running almost dalam 100 pips, jadi saya remark kat sini dalam 80 pips saja sebab 80 pips saya dah cabut. Gold buy 80 pips. So next entry, next entry kita ini live trade, kita buat sama-sama. Live trade ini kita ada buy. Okay, hari Khamis kita ada buy. Okay, kita ada buy, and ini adalah total lah yang kita entry. 1 Jun, okay, 100 pip. Lepas tu gold buy 230 pip, 110 pip, 50 pip. Macam mana nak kira ni? Saya kira tambah buy lagi ya. Buy dalam 50 pips. Sorry. 50 pips ya. Tambah buy 50 pips. Saya tak nak claim yang sampai 100, 250 pips. Saya claim 50 pips je, okay? Kalau channel-channel lain dia dah claim lah. Apa yang dia dapat 230 pips semua. Padahal saya entry ni, nampak? Saya entry daripada bawah. Zone buy kita. Price bomb running dalam 230 pips. Price sampai ke 85. Dapat dalam 250 pips. Tapi saya claim 50 pips, 50 pips saja. Saya bukan nak menjual mimpi ke. Apa yang kita entry je kita kira lah. So ini live trade. Total win 400. Ini saya buat giveaway dalam RM400. Banyak pula kita entry ya. Zone sell pun dah running kat sini. Zone sell running 70 pips. Lepas tu ini NFP lah. Ending lah. Ending NFP. Okay. Saya buat live trade juga dekat TikTok. Okay. Kita sell. Price running almost 300 pips lah. So untuk NFP. Okay. NFP sell gold 300 pips. 300 pips. So ini total yang kita SL. Kita SL dalam saya ada bagi dekat grup apa ni, grup saksi 25% ada buy, kira SL lah satu. So kita SL dalam 4 lah SL lah. SL kita 1 2 3 4. So ini adalah jumlah-jumlah yang kita collect lah. Okey, jumlah-jumlah yang kita collect. Untuk Euro JPY kita dapat 100 pips, Euro USD 100 pips, Euro NZD 170 pips,
USD Canada 200 pips. Lepas tu USD CHF 160 pips. GBP USD BE ni tak nak kira. GBP USD sell 80 pips second zone. Okay, yang ini. Okay, gold sell 60, 80, 40. 60, 40, 80. Okay, 60, 40, 80. Lepas tu dekat sini 80 pips. Ni gold buy 30 pips. Gold buy high 100 pips. Gold buy 80 pips. Gold buy 50 pips. 50 pips. And NFP last kali 300 pips. So total dekat sini kita dapat dalam 1680 lah. 1680 pips. Lepas tu tolak dengan 3 ni lah. Okay, tolak 3 ni. Kita tolak 3 ni, kita ada 4 SL lah, 4 SL, 1, 2, 3, 4, 35 pips kali 4. So kita ada dalam loss dalam 140 pips lah. Okay, so 1680 tolak 140 pips. So total yang kita dapat dalam roughly dalam 1540. So 1540 pips dalam masa seminggu ni banyak kan? Banyak. 1540 pips ni memang banyak lah. Okay, memang banyak. Jadi kita kira cashback forex calculator, jumlah yang kita dapat. Contoh korang dapat 1540 pips. Okey, 0.01 sekiranya korang entry. So ini jumlah mingguan yang korang dapat lah sekiranya korang entry 0.01 lah. Ini saya buat kiraan untuk euro USD saja. Okey, kiraan dalam mata kasar saja. Ini jumlah yang korang dapat lah, $154. Okay, $154 kali 4.5. So seminggu adalah gaji dalam RM693 lah kalau korang entry 0.01. Kalau korang entry 0.05, okay, ini jumlah yang korang dapat dalam $770. Okay, 770 kali 4.5. So dalam RM3,465 lah. Seminggu korang punya gaji lah. Okay, sekiranya betul-betul dapat fixed net lah. Okay, fixed net gaji korang lebih kurang $700 ke $70 lah sekiranya korang step entry tu korang ada hold 0.01 ataupun 0.02. Sekiranya korang entry seposin pula dengan jumlah ini, so maka ini yang korang dapat lah, 1540 kali 4.5. So dalam RM6,900 lah seminggu. RM6,900 banyak lah kan. RM6,900 seminggu memang banyak lah. Okay, so ini roughly sajalah. Kalau 5% 7,000 dekat nak 10,000, dekat nak berapa ribu lah ni, 7,000 kali 4.5 dekat nak 34,000 kalau korang entry lot 5%. Ini kita tak payah entry banyak-banyak pun kan. Entry 0.10 5 sen pun dah cukup dah, asalkan kita punya account grow. Okay, so itu saja. Okay, recap untuk minggu lepas yang kita analisis sama-sama apa yang kita buat. Okay, saya share dekat korang. Ini jumlah yang korang boleh dapat lah sekiranya korang entry lot sebegini rupa. Okay, and boleh sustain, boleh kawal emosi waktu-waktu kita MC ataupun SL, itu biasalah. Okay, MC, SL dalam bidang trading itu biasa. Okay, kalau kata trader yang power-power pun sampai sekarang dia orang masih MC lagi lah. Melainkan trader tu, saya rasa professional trader yang mana-mana pro pun tetap lagi MC kan. Tetap lagi MC sebab apa? Dia orang ada je time-time dia orang nak full margin. Bila dia orang nak full margin, dia orang depo lah akaun $1,000, $2,000, $10,000 je kan, untuk trader-trader profesional kan. Sebab dia orang nak trade waktu-waktu news kan. Kadang-kadang kalau kata profit, dia orang akan flip dia punya akaun tu 3 ke 4 kali ganda. Kalau kata tak jadi, maka dia punya akaun tu akan MC lah. Melainkan trader yang betul-betul menjaga risk lah, menjaga risk. Yang nak ambil 1% je satu hari, itu lain kira lah. Okay, tapi kalau tanya saya, semua trader profesional cover semua, dia orang tetap lagi MC lah. Tetapi MC tu macam mana? MC ni MC dengan SL ni dia dua jenis tau. Dia dua jenis. Kita memang sebagai trader akan lalui MC dan SL. Okay, kita akan lalui. Benda ni memang tak boleh lari di dalam market. Sebab market forex ni, market cap dia, okay, market cap ni tahu tak? Market cap ni apa? Dia punya keseluruhan duit yang bertukar arah lah, orang menjual membeli dalam market forex ni. Dia punya pergerakan saja ataupun market cap dia adalah 3 trilion gang. Bukan million, bukan billion, trilion gang. Sebab tu gold bergerak begini laju, currency lain bergerak
sebegini laju. Sebab apa? Dia punya market besar. Dia punya market cap besar. 3 trilion kan? Untuk Bitcoin 38 million ke 38 juta, 38 juta ke 36 bilion, saya tak tahulah. Tapi dalam roughly macam itulah. Sebab tu kalau korang tengok BTC, dia bergerak juga. Tapi lambat sikit lah. Pasal apa? Dia punya market cap tu 38 juta ke 36 juta bilion saja, lebih kurang macam tu lah. Untuk market forex, okay, 3 trilion kan? 3 trilion untuk market forex, 3 trilion. Sebab tu lah dia bergerak. Macam orang tak ada otak, laju lah. Atas bawah laju 100 speed 200 speed sehari tu memang makanan dia lah, dia boleh buat. Okay, so kita nak buat analisis baru, okay, untuk minggu yang mendatang ataupun minggu-minggu baru. So korang dah ready ke belum? Okay, korang dah ready ke belum? Kenapa buy dekat situ, sir? Sebab price action je. Okay, sebab price action saja. Sir tak nak buat giveaway ke hari ni? Hari ni ada buat giveaway. Siapa-siapa yang menjawab soalan saya nanti sekejap lagi. Okay. So dah ready ke belum? Okay, untuk nak live analysis sama-sama untuk market baru. Tak ramai pun yang nak analisis yang terkini ataupun yang baru. Ready. Ready. Okay, let's go. Kita akan mula dengan AUD Canada. Okay, AUD Canada. AUD Canada ni, okay, nampak memang bias kepada nak sell lagi untuk AUD Canada ni. Tapi sell yang terbaik, nampak nak sell lagi, tapi point stop dia maybe dekat sini. Okay, point yang dia stop maybe dekat sini. So saya tandakan dekat sini kita ada satu base ataupun kawasan demand area untuk AUD Canada. Tapi AUD Canada ni dia gerak lambat sikit lah kan. Mau sabar lah. Dia gerak perlahan aja. Okay, sini kita ada level of resistance ataupun boleh diklasifikasikan sebagai kawasan SRR, significant support resistance. Okay, sini menjadi kawasan untuk kita sell. Okay, sebab apa saya nak sell lagi dekat sini kan? Price dekat bawah memang sekarang market kita buka time frame daily pun daily tak ada lagi mana-mana candle, okay, yang mampu melepasi mana-mana resistance lah, H4 punya resistance. Okay, kalau kata dia breakout sekalipun dia akan turun kat area sini balik kan. Okay, kalau kata dia breakout sekalipun dia akan turun balik kat area sini. So kita ada dua tempat untuk kita sell lah. Satu di area sini, satu lagi di area sini. Okay, untuk AUD Canada. Ini point stop dia. Point stop dia maybe sampai area sini. Okay, ini point stop dia. So ini dua zone untuk kita nak sell. So besok kalau kata ada discount, tunggu dia return masuk dalam zone ini balik, baru kita entry sell. Okay, untuk AUD Canada. Untuk AUD Canada ini sell zone 2. Okay, plan kedua kita. Sekiranya zone pertama kita gagal, okay, kita kena ready plan kedua lah untuk kita counter market. Sini menjadi sell zone pertama kita. So saya besarkan sikit dalam 20 pips, 20 point. Okay, ini sell zone pertama, ini sell zone kedua. So perumpamaan harga dia bergerak lebih kurang seperti ini kawan-kawan. Okay, point 1, point 2 and point 3. Okay, and jatuh sampai area sinilah. Okay, and sini dia punya senario. Okay, senario ni tahu tak senario dia apa? So, ini adalah senario kedua dia. Kalau kata dia break, dia akan respect area sinilah. Okay, dah macam mata kail kan? Mata kail nak mancing siakap. Okay, so ini adalah perumpamaan pergerakan harga. Okay, korang kena rajin macam ni geng. Kalau korang ada buat analisis kat TradingView lah, jangan buat analisis dekat MT4. MT4 tu kau nak tarik zone boleh lah. Tapi untuk direction, okay, kena pasti direction apa, selalu buat di dalam TradingView lah. Okay, buat dalam TradingView. Okay, buat dalam TradingView. Sebab dalam TradingView ni dia boleh sync-kan ke handphone kita. Lepas tu kalau kata kita nak letak zone kan, contoh kita dah letak zone ni, kita boleh letak alarm kan kat sini. Kita boleh letak alarm. Jadi kita tak payahlah nak jadi hamba abdi chat kan.
nak kejap-kejap tengok handphone. Kejap-kejap tengok handphone. Kita letak alarm je macam ni. Okay. Bila kita letak alarm macam ni, price masuk je zone, kita punya handphone akan bunyilah ting 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 ting. Okay. Price dah masuk zone. Lebih kurang macam tu lah. Okay. So untuk next pair, Euro AUD. Euro AUD kita tak ada rezeki kan. Saya nak sell dekat atas sini tapi price dah buat penurunan lah. Okay. So bila dah penurunan macam ni, saya punya direction untuk Euro AUD ni memang nampak dia nak jatuh jauh lagi kan. Sebab apa, dah ada breakout structure trendline dekat sini. Weekly pun dah bagi engulf dekat sini, and dah ada pun pullback settle dekat sini. So price maybe akan membuat kejatuhan yang sangat-sangat jauh lah, okay, untuk Euro AUD ni. Tapi kalau kata dia respect lagi area-area support dekat sini, dia naik balik kan, kita akan membuat entry sell dekat area atas sini lah. Okay, tetapi sekarang ni nampak macam jauh lah, kita lupakan dulu. Okay. Untuk Euro JPY pula, okay, saya masih kuat lagi untuk buy, saya tak mau sell. Okay, untuk Euro JPY ni saya tak mau sell, saya nak buy aja. Okay, saya nak buy saja. Sebab apa JPY sekarang sangat-sangat melemah, Japanese yen. Kenapa dia sangat-sangat melemah? Apa yang saya baca, okay, apa yang saya baca dan dapat tahulah, pair Japanese yen ataupun negara Jepun tengah ada hutang yang sangat-sangat banyak lah, okay? Sangat-sangat banyak, ataupun hutang dia tu melebihi GDP dia. GDP ni tahu tak? GDP ni macam apa? Pendapatan per kapita negara dia, okay? Rakyat dia, pendapatan per kapita negara dia. Dia punya hutang tu lebih tinggi daripada GDP dia. GDP dia lebih kurang macam tu lah. Jadi itulah menyebabkan pair Japanese yen sangat-sangat melemah lah. So Euro versus Japanese yen, USD versus Japanese yen, GBP JPY versus Japanese yen. Memang mana-mana pair yang XXX JPY, yang JPY kat belakang, semua terpacak lah. Okay, semua terpacak. Yang JPY di belakang semua terpacak. Okay, sebab dia orang punya negara sekarang tengah ada krisis lah. Okay, krisis apa tak tahu. So untuk Euro USD kan, so untuk Euro USD kita dah ada satu significant, okay, significant parallel channel breakout. Okay, kita dah ada satu signal, okay, yang dah breakout this level of parallel channel ataupun trendline dalam bentuk channel lah, dah ada breakout. So bila dah ada breakout ni, nak buy di tempat mana paling mujarab? Korang nak buy kat mana? Nak buy kat sini ke? Nak buy tang sini ke? Nak buy dekat area base dekat sini ke? Korang nak buy kat mana? Korang rasa mana tempat yang paling sesuai untuk kita buy? So boleh bagi pendapat pasal EA robot trade. Robot trade dia untung kecil kan, robot trade. Sekejap lagi lah kita sembang pasal, sekejap lagi kita buka Q&A. Nanti korang kita bincang sama-sama. Sekarang ni kita settlekan kita punya live analysis ni dahulu. Okay, korang nak buy dekat mana Euro USD? Nak buy dekat area sini? Area sini ada apa? Okay, korang nak buy area sini ke ataupun nak buy area sini? Macam saya, kalau kata market yang sebegini rupa kan, saya akan tunggu bawah ini jugalah. Okay, sebab nak buy kat sini dia cantik kan? Nak buy kat sini cantik tau, cantik juga. Boleh juga kita buy dekat area sini, tapi tak ada kawasan yang betul-betul macam support. Support. Saya suka kalau kata breakout trendline, breakout channel, breakout resistance, saya mesti nak buy dekat area support balik. Saya kurang suka nak buy dekat RBS, nak buy dekat SBR ataupun swap zone lah. Okay, melainkan tengah ada momentum market, baru saya berani nak buy dekat SBR ke, nak buy dekat swap zone ke, baru saya berani lah. Tapi kalau kata ikut fasa normal market saya suka buy di support ataupun buy di area demand zone, breakout support. Okay, contoh senario dia. Okay, price datang, contoh ini zone. Okay, price datang, price downtrend. Lepas tu price break, price datang. Okay, price datang and price repeat sekali. Okay, price breakout. So bila price breakout ni, kita dah ada satu signifikan lah. Okay, normal trader ataupun breakout trader dia akan buy dekat RBS dekat sini kan, kawasan RBS ni untuk dia buy. Tapi saya kurang suka ataupun kurang gemar nak buy dekat RBS ni. Saya suka kalau breakout resistance, buy area sini balik.
Saya akan tunggu. Kalau kata dia respect area RBS ini, resistance become support ni, saya akan anggap saya tak ada rezeki lah. Okay, kalau kata price of fly. Tapi kebiasaannya saya akan tunggu balik dekat area area support ataupun area demand area. Okay, supply and demand area. Saya tunggu, saya suka breakout support breakout resistance, buy support. Okay, breakout support, buy sell resistance. Saya suka macam tu. Saya suka sell di tempat-tempat yang tertinggi lah. Okay, ini untuk currency lah sekiranya. Okay, so untuk Euro NZD kita Euro USD ni kita jadikan kawasan ini sebagai washing zone saja. Okay, kalau kata price reject banyak kali di area sini, barulah kita membuat apa ni satu penanda aras ataupun solution untuk kita sama ada kita nak entry di sini ataupun tidak. Okay, 1065 area-area sini lah. Okay, kita jadikan kawasan ini sebagai watching zone. Okay, watching zone ni apa? Watching zone ni kita tunggu price masuk dalam zone, kita tunggu reaction price tu di dalam zone hijau ni. Ada reaction tak? Kalau kata ada reaction, H4 ada reject ke, H1 ada membuat rejection 2-3 batang bukan sebatang 2-3 batang. Okay, maksudnya kalau H1 masuk dalam zone, dia tinggalkan shadow sikit. Lepas tu H1 yang kedua dia masuk zone lagi, dia tinggalkan shadow sikit. Lepas tu H1 yang ketiga dia masuk zone, dia tinggalkan shadow sikit. Maksudnya kawasan ini kita boleh jadikan kawasan entry point kita lah. Tetapi kalau price masuk dalam sini tak ada reaction apa-apa, jangan entry lah. Kita tunggu di area bawah sini lah, adalah yang tempat yang terbaik untuk kita buy. Okay, so untuk Euro USD, perumpamaan harga dia bergerak lebih kurang macam ni. Okay, senario dia, ini adalah senario pertama. Ini adalah senario pertama dan ini adalah senario yang kedua. Okay, saya ada standbykan dua senario untuk korang tengok. So korang kena lukis benda-benda macam ni kan, korang kena lukis kan. So apa? Bila korang lukis macam ni, so korang tahulah pergerakan market tu, adakah pergerakan market tu mengikut korang punya analisis. Jadi kita boleh nilaikan kita punya analisis daripada segi daripada kita punya lukis lah. Okay, sebab kita nak mahir dalam bidang trading ni, kita kena rajin melukis lah. Okay, kalau korang rasa trading ni betul-betul boleh buat duit, trading ini betul-betul boleh menjamin kau punya masa depan ke apa kan, maksud korang kena banyak melukis lah. Okay, kalau korang tak melukis, memang korang tak akan dapat apa-apa lah. Ini apa yang saya belajar dengan cikgu saya dahulu. Okay, nak pandai mesti kena lukis. So lama-lama nanti korang akan dapat sesuatu lah. Salah tak apa geng, salah tak apa. Yang penting kita mencuba dengan kita punya usaha. Okay, salah lukis ke salah analisis tak apa. Yang penting kita mencuba dengan kita punya analisa. Okay? So ini adalah market yang saya predict akan berlaku pada minggu depan untuk Euro USD. Dua zone inilah untuk kita buy. Okay, saya padam. Okay, di dua zone inilah untuk kita buy. Okay. So untuk Euro USD clear tak kawan-kawan? Untuk Euro USD ni clear tak dengan saya punya mapping? Ada yang tak faham ke, nak tanya apa-apa, ini Pian ni borak apa ni? Aku butir haram pun tak faham. Ataupun korang, kalau yang newbie yang baru masuk kan, saya punya live analysis ni kan, korang stay dengan saya. Okay, sebab saya bagi ni semua percuma saja. Korang stay dengan saya setahun gang. Kau nak jadi doktor, kau perlukan 5 tahun. Okay, nak jadi doktor perlukan 5 tahun. Nak jadi lawyer perlukan 3 ke 5 tahun juga kan. Nak jadi sesuatu, nak mencuburi apa-apa bidang pun dia memerlukan masa kan. Jadi korang bagi diri korang masa. Join saya punya live analysis seperti ini. Join saya punya live trade. Join saya punya kelas ke apa semua. Saya bagi semua percuma saja. Okay, stay dengan saya setahun. Saya akan jamin. Okay, korang akan keluar. Okay, korang akan keluar dengan berilmu. Sebab saya dah ramai je. Saya dah lahirkan trader-trader yang di bawah saya. Cuma orang tak kenali saya pasal saya tak popular macam orang lain kan. Tapi saya menyampaikan betul-betul ikhlas kan. Saya sampaikan betul-betul ikhlas. Okay, saya sampaikan betul-betul ikhlas. Jadi tinggal korang saja nak usaha atas diri korang. Okay. So untuk Euro USD clear tak clear? Betul, saya dah stay dengan saya dah 3 tahun. Terima kasih Hafiz. Support saya dah 3 tahun dah, masih lagi berada di dalam saya punya channel. Kalau kata saya
saya menyampaikan benda-benda yang salah, saya selalu meng-SL korang ataupun meng-MC korang kan. Korang yang lama-lama yang dah follow saya 3 tahun, yang dah follow saya 2 tahun, diorang tak akan join saya punya live analisis sebegini rupa lah. Okay, jadi saya share ni ikhlas, jadi sama-sama kita manfaatkan ya. So kita pergi ke next pair, okay, untuk Euro NZD. Euro NZD ni gang, saya memang nak sell saja. Sekarang ni kita tunggu diskaun. Okay, kalau kata ada diskaun, price naik balik di area sini, kita boleh membuat re-entry lah, re-entry untuk kita sell. Sekarang ni tak boleh buat apa-apa decision. Price dekat tengah-tengah highway, kau nak buy pun kau kena cedok, kau nak sell pun kau takut dia naik balik, kena langgar dia trailer. Jadi kita tunggu tempat-tempat yang terbaik ataupun tempat-tempat yang sepatutnya untuk kita entry lah. Okay, sekarang ni kita tunggu diskaun. Kalau ada diskaun dia naik atas ni balik, kita boleh buat re-entry lah. Okay, so untuk USD Canada, macam yang saya cakap, ini USD Canada ini adalah setup sideway. Bila korang jumpa market sideway, apa yang saya cakap? Kalau jumpa market sideway, full margin gang. Standby account untuk full margin. Okay, kalau jumpa market sideway, standby account untuk full margin. Kebiasaannya normal trader ataupun trader-trader lain, okay, trader-trader lain, diorang akan tunggu sideway breakout. Macam ni kan. Diorang kata market sideway jangan entry. Market sideway jangan entry kan. Dia katakan market sideway jangan entry, tunggu breakout. Tunggu breakout atas, entry kat sini. Tunggu breakout bawah. Tunggu breakout bawah, entry masa dia pullback dekat sini. Okay, nak tunggu dia breakout tu dah, ini dah berapa lama dia sideway kat sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Kau nak tunggu dia breakout 35 minggu? Kau nak tunggu ke? 35 minggu kau nak tunggu ke dia breakout? Sampai ke sudah kau tak entry. Jadi normal trader, okay, dia tunggu breakout. Breakout bawah, sell dekat RBS. Breakout bawah, sell dekat RBS, buy dekat RBS, sell dekat SPR. Kau tunggulah 37 minggu tak breakout. Tunggu 37 minggu tak breakout. Apa kau nak buat? Kalau jumpa market sideway, apa? Kalau jumpa market sideway, full margin kan? Kau full margin je. Kalau jumpa market sideway, kau full margin je. Contohlah dia bergerak sideway sebegini rupa kan. Kau full margin atas sini, dapat dalam 145 pips. Kalau kata kau full margin dekat bawah sini, okay? Full margin dekat bawah sini, dapat dalam 200 pips. Lepas tu dia turun balik lah. Dia naik area sini. Okay, ni levels of sideway dekat sini. Kau entry kat sini dapat dalam 100 pips. Re-entry second lagi dekat area kat sini dapat dalam berapa pips? 264 pips. Dia sampai bawah sini balik, kau entry balik dapat dalam 225 pips. Jadi kalau jumpa market sideway, kau balon je cukup-cukup sampai dia breakout. Okay, kalau kau entry 4 kali ataupun entry 3 kali, buy sell 3 kali profit, 1 kali MC, kau rasa berbaloi ke tak berbaloi? Kawan-kawan rasa dia berbaloi ke tak berbaloi? 3 kali entry. 3 kali entry semua running atas daripada 100 speed. Dah makan 3 kali 300 speed. Lepas tu 1 kali lagi entry, tiba-tiba dia breakout ke MC satu account. So berbaloi tak korang entry ataupun tak berbaloi? Boleh kongsi tak? Boleh share tak? Berbaloi ke tak berbaloi? Cuba share korang punya pandangan dan pendapat. Eri kata berbaloi. Yang lain-lain, Ayah Peji berbaloi. Asyar berbaloi. Yang lain-lain macam mana? Yang lain-lain tak sehaluan ke sependapat saya? Tak sehaluan ke? Saya pun berbaloi. Okay, rata-rata menyifatkan, okay, market sideway adalah market yang saya suka lah. Okay, market sideway adalah market yang saya suka. Korang entry lah sampai ada candle breakout sesuatu support ataupun resistance. Okay, sampai ada breakout barulah korang entry mengikut direction. Selagi dia sideway, okay, sell resistance, buy support. Okay, tetapi kena pastikan support tu di hujung ke hujung. Jangan dia, kau dah tahu market sideway macam ni, kau dah analisis daripada weekly, kau dah kira 37 minggu dia sideway,
Janganlah entry kat tengah-tengah macam ni lah. Jangan kau entry kat tengah-tengah ni lah. Memang kena langgar lah kan. Nak entry hujung ke hujung lah. Okay. So in this case, okay, kita menunggu dia sampai area apa ni? Area support dekat sini untuk kita balloon buy pula. Okay. Kita menunggu dia sampai area sini, kita nak balloon dia buy pula. Okay, untuk USD Canada. Kita dah makan kat zone sell kita ni kan. Berapa pip kita makan? Sesiapa yang ada entry, berapa pip korang makan? 225 pips lah. Okay, siapa nak bagi kan 225 pips kan? Entry 0.05, biarkan. Ataupun 0.01, biarkan. Kalau dah 200 pip macam ni, dah ada $20 0.01 kan? Okay, so untuk buy zone, kita buy di area sini. Okay, sebab ini adalah sideway market. So saya tulis sini buy zone. Sini buy zone. Sini sell zone. Ini sell zone kita running. Jadi second plan sahaja. Sell zone tu. So perumpamaan ataupun senario dia bergerak lebih kurang macam ni lah kawan-kawan ya. Dia akan sideway balik lah. Okay, kita tunggulah dia breakout atas ke, breakout bawah ke. Kita tak tahulah. Kalau kata ada breakout, baru kita akan ikut direction. Okay, so perumpamaan harga dia ataupun senario dia bergerak sebegini rupa lah. Okay, so untuk USD Canada ini settle. Okay, untuk USD Canada settle. Kita pergi ke USD JPY. USD JPY tak mau, price dah terlampau high sangat. Okay, untuk USD CHF pula. Okay, USD CHF ni, kawan-kawan tahu bila price buat compression yang macam ni, okay, akan ada satu candle, okay, yang menutupi semua kawasan-kawasan demand yang dah dikosongkan ini, okay. Okay, kalau korang belajar berkenaan dengan demand, supply, so bila berlaku compression sebegini rupa, okay, ini adalah compression. Compression ni macam mana nak kenal pasti dia? Compression ni dia bergerak dalam bentuk channel kawan-kawan. Tekak saya kelat, saya ambil air sekejap kawan-kawan Air mineral pun dah habis ha. Oh tu ada. Rahim. Okey, kita mula balik. Okey, macam mana nak kenal pasti compression ni dia akan bergerak dalam bentuk channel, trendline atas, trendline bawah, trendline atas, trendline bawah. Okey, macam mana nak kenal pasti compression? Ini adalah compression. Dia akan bergerak dalam bentuk compress. Okey, trendline atas, trendline bawah, trendline bawah, trendline atas, trendline bawah, trendline atas. Okey, so bila nampak compression sebegini rupa, okey, kawasan-kawasan demand, okey, ini adalah kawasan-kawasan demand yang dah dikosongkan. Okey, yang dah dikosongkan. Okey, ini adalah kawasan-kawasan demand yang dah dikosongkan. Okey, kawasan-kawasan demand yang dah dikosongkan. Ini adalah kawasan yang dah dikosongkan. So bila kawasan-kawasan demand ini yang telah dikosongkan, okey, akan ada satu candle, okey, akan ada satu candle yang turun menutupi semua kawasan-kawasan demand ini. Akan ada satu candle. Dari sini candle buy kan, lepas tu akan ada satu candle merah yang menutupi semua kawasan-kawasan demand yang telah dikosongkan. Okey, ini adalah compression. Okey, compression ini orang panggil compression sell. Okey, ini
betul kan? Compression buy untuk bertukar menjadi sell lah. Okey, ini adalah compression sell pula. Ini compression buy, ini compression sell. Betul ke? Kata balik aku cakap. Aku dah lupa. Ini untuk sell pula. Kalau sell dia bergerak ke bawah dan kan ada boom ke atas lebih macam itulah. So korang kena pastilah. Okey, kena pasti dua benda ni. Okey, compression. So bila nampak compression saja akan ada candle yang sebegini rupa lah akan terjadi. Okey. So untuk USD CHF ni kita dah tahu price sekarang membuat compression, tetapi kita tak tahu di mana penanda aras terakhir dia untuk dia turun. Saya rasa kat sini kot. Penanda aras dia untuk dia turun. Okey, saya rasa dekat area sini lah. Okay. Tapi kalau kata nak sell kat sini dia agak berisiko kawan-kawan. Okey, kalau kata kita nak sell kat sini dia price boleh je tembus lagi. Jadi nak selamat macam mana? Okey, kalau kata nak selamat kita tunggu breakout. Okey, kita tunggu breakout. Contoh kata price macam ni kan. Ini macam ni. Tak boleh sell lagi, kita tunggu dia book breakout, test and boom. Okey, kita tunggu breakout. Okey, breakout dia mesti ada pullback punya. Okey, untuk normal market mesti ada pullback. Okay, kita tunggu pullback baru kita boleh sell. Okey, untuk USD CHF inilah penanda aras ataupun senario yang mungkin bergerak pada minggu hadapan. Okey. So untuk next pair GBP Canada, saya marking saja tapi tak ada entry. Untuk GBP Canada tak ada entry. GBP AUD sampai weekly daily punya resistance price pun dah buat penjatuhan. Dah bagi sini kawasan terbaik untuk kita sell. QM sini cantik. Okay, so saya cantikkan sikit so kawan-kawan boleh tengok sendiri. Sini menjadi kawasan weekly / daily resistance. Okay, weekly / daily resistance. Dan kita marking dulu. Okay, sekarang kita dah ada arah yang kita nak sell market ni, tapi nak sell takkan kita nak sell dekat bawah sini kan, takkan nak sell dekat area price dah turun ni kan. Jadi tempat yang terbaik untuk kita sell okey di area QM kat sini. Okey, pair GBP AUD ni adalah pair yang paling respect QM gang. QM ada yang sesiapa yang tak tahu pasal QM, ada sesiapa yang tak tahu pasal head and shoulder ataupun HNS punya pattern, ada tak? Ada yang tak tahu ke pasal QM tu apa? HNS tu apa? Okey. HNS, okey, ataupun QM Quasimodo kan sir, betul, QM Quasimodo. Okey. Untuk QM, okey, kita dah ada first kali kita dah ada. Okey, kita dah ada weekly resistance telah pun diambil. Okey, kita dah tahu dalam kepala kita, okey, dia dah sampai resistance weekly dan telah memberi satu aras ataupun penanda aras yang market ini akan jatuh. Okey, akan turun. Okey, tetapi sekarang ni kita tak ada entry. Okey, kita tak ada entry tetapi kita nak sell dekat mana? Okey, ini adalah kawasan yang paling terbaik gang untuk kita sell. Okey, kat sini kita ada QM ataupun HNS. Okey, HNS. Dekat sini kita ini complete HNS ataupun complete Quasimodo punya setup. Okay, so setup ini saya boleh klasifikasikan ataupun setup full margin lah gang. Untuk GBP AUD ni korang remark siap-siap pasal benda ni saya tak akan share dekat public. Sesiapa yang join malam ni saja akan dapat ini setup. Okay, siapa yang join malam ni dia akan dapat ini setup. Okay, ini adalah complete QM ataupun complete HNS. Kenapa saya cakap complete? Okay, kenapa saya cakap complete? Sebab ini okey, bang sorry masih tak nampak lagi. Apa yang tak nampak tu Firdaus? Okey, ini adalah complete HNS. Sebab apa saya cakap complete?
Dekat sini kita ada left shoulder. Nanti dikirimkah sir? Saya tidak merekam. Ya, dikirim. Okey, kita ada bahu kiri di area sini. Kita ada kepala di area sini. Head. Kita ada head. Kita ada kepala. Kita ada bahu kiri. Kita ada kepala. Okey. Kita ada neckline breakout. Sorry, neckline ni saya padam. Saya pakai ini. Kita ada neckline breakout ataupun support breakout. Ini adalah neckline breakout. Sini adalah neckline breakout. So, kita ada tahu. Kita ada bahu kiri. Kita ada kepala. Kita ada complete neckline breakout ataupun support yang berdekatan ataupun support yang latest. Okay, support yang paling terdekat adalah support ini. Ini adalah kawasan support yang terdekat dan kawasan support ini telah dipecahkan. So, ini adalah perfect. Okay, perfect neckline breakout. Dan ini akan menjadi perfect QM punya setup lah. Okay, dan sekarang ni kita tunggu press retest masuk ke atas balik. Kalau korang perasan, saya ada share juga setup QM dekat sini. Okay, QM dekat sini. Saya ada share juga. Ini pun QM juga. QM juga. Sesiapa ada entry kat sini, price running almost dalam 300 pip juga lah. Okay, QM dekat sini. Okay, price running almost 300 pip. Ini pun QM juga, pas QM. Tapi ini QM yang cantik lah geng. Bagi saya memang sangat-sangat cantik. Zone dalam 30 pip. Reward dia boleh dapat dalam 400 pip geng. Reward dia dalam 400 pip. Sekarang ni apa yang kita perlu tunggu? Kita perlu tunggu price membuat pullback geng. Membuat bahu kanan. Okay. QM /HNS. Saya remark kat sini, kawan-kawan boleh nampak. QM/HNS. Okay, kita tunggu price pullback. Kita ada bahu kiri. Kita ada kepala. Saya tulis kat sini lah. Bahu kiri. Cantik lah kalau lukis macam ni. Saya lukis pada sini lah. Okay, kita tunggu dia pullback. Okay, pullback masuk area sini balik. Okay, baru kita akan boom, henjut sell lah. Henjut sehabis-habis henjut lah. Okay, bila dia masuk sini, henjut sehabis-habis henjut lah. Okay, zone dalam 30 pips. Okay, dalam 30 pips zone. Dalam zone ni, henjut je kawan-kawan. Henjut sahaja. So, saya tulis dekat. Okay sir, saya dah nampak dah apa itu QM. Thank you sir. Wah, boleh buy dulu tak sir? Sebab dah breakout low tu kan. Dia agak berisiko. QWART apa susah nama lah. Nak buy dulu dia agak berisiko kawan-kawan. Nak buy dulu dia agak berisiko. Tapi kalau kata betul-betul dia boleh form QM punya pattern, memang sedap lah kan. Kita buy dapat, sell dapat kan. Tetapi sekarang kita dah ada arah. Arah kita masuk dalam market adalah arah sell. Jadi bila kita dah ada arah, jadi fokus satu arah saja. Jangan rasa-rasa setup ni setup sell. Tapi sebelum nak sell, dia akan buy dulu. Jangan rasa benda macam tu geng. Saya dah banyak kali rasa benda tu. Okay, dan banyak kali tercedok lah. Okay, mengikut penanda aras yang saya nak lah. Okay, jadi masuk market, analisis satu arah. Masuk satu arah. Okay, dia bukan macam gold. Currency bukan macam gold. Untuk gold boleh kita atas bawah, atas bawah, atas bawah, atas bawah. Untuk gold, kita boleh atas bawah, atas bawah. Untuk currency, masuk market, satu analisis, satu arah. Okay, one direction, one analysis. Masuk untuk currency. Kalau kata gold, kita boleh makan atas bawah sebab gold laju 50 pip, 60 pip dia bagi laju. Untuk currency, masuk market, satu analisis, satu arah. Okay. So, ini adalah setup HNS punya ni. So, kita menunggu price create right shoulder. Okay, bahu kanan lah. Right shoulder. Untuk kita henjut di area sini. Okay, so nanti dikirim di mana? Bila price masuk zone QM sell tu, saya tunggu confirmation yang macam mana ke terus pancung sell. Saya terus pancung Aiman. Saya terus pancung.
Saya terus pancung. Kalau nak tunggu confirmation, boleh juga. Untuk akaun-akaun yang nak selamat ataupun entry-entry yang lebih nak selamat, boleh tunggu confirmations. Okey, di dalam zone ini. Tetapi kalau kata setup yang sebegini rupa, bila kita ada direction, kita ada analisis, dia masuk zone pancung terus. Pancung terus. Tak payah tunggu confirmation. Kalau korang tunggu confirmation, korang entry kat bawah sini. Dia boleh float balik dekat atas ni dalam 47 pip, 50 pip sampai 60 pip. Jadi, untuk setup QM ataupun HNS, okey, korang kena tanamkan dalam kepala setup QM ataupun HNS antara setup yang bagi float kurang. Ataupun float tu kurang daripada bawah 30 pips lah. Okey, dia punya floating tu. Jadi kalau jumpa setup QM, HNS, terus bedal sajalah sebab ini adalah complete HNS punya pattern. Dah ada breakout neckline. Biasanya tak complete punya HNS support ni dia tak breakout kan. Bila support tak breakout, dia retest atas balik, dia boleh membuat kenaikan untuk sambung kenaikan sampai ke atas balik lah. Tetapi sekarang ini kita ada satu signal, okey, yang di mana this level of support atau nearest support level of this currency GBP AUD ini adalah nearest support, dan nearest support ni has been breakout dah. Okay, dah di breakout. So kita tunggu price pull back to this level, then we entry sell in this area. Okay, cakap orang putih kan. Cakap orang putih. So untuk GBP AUD, you guys clear? Clear? Kalau clear, tolong komen dekat bawah. Cakap clear Pian. Cakap clear Pian. Saya akan sambung ke next pair. Cakap clear Pian. Okay, Pak, clear. GBP AUD clear. Clear Pian. Clear. Alhamdulillah. Clear. Clear. Okay, Alhamdulillah. Semua clear. So GBP AUD settle. Kita pergi ke next pair is GBP USD. So GBP USD as you guys tengok, okay, apa yang korang nampak, kita dah ada satu channel breakout. This level, okay, sideways and boom, breakout. So bila dah ada breakout, apa dalam kepala kita? Okay, apa dalam kepala kita? Kita dah analisis. Sini ada level apa kat sini? Dia naik ni sebab apa ni? Tengok, naik sebab apa ni? Dia support kat sini. SSR. SRR, significant support lah. Significant support resistance. Ini lagi cantik. Oh, daily supply zone. Kat sini ada daily punya supply zone yang membuatkan GBP USD naik dan breakout. Okay, so saya tanda kat sini. Sini adalah daily supply zone. Daily supply. Daily demand supply pula. Daily demand zone. So, bila dah ada breakout sebegini rupa, okay, kita dah ada daily kawasan zone, and daily ni pun telah diambil and telah pun membuat breakout. So, bila ada breakout yang macam ni, kita dah ada satu arah. So, arah kita adalah buy. So, nak buy di mana tempat yang terbaik? Okay, tempat yang terbaik untuk kita buy adalah di area sini. Satu. Okay, dan tempat yang kedua, tempat bawah sini balik lah. Kita kena tunggu bawah sini balik. Okay, tetapi untuk kawasan sini, kita menjadikan dia kawasan watching zone saja sebab saya takut dia ambil level sini. Sini pun boleh jadi juga. Okay, sini pun boleh jadi juga. Price turun, dia ambil area sini. Dia baru dia membuat kenaikan. Tapi kat sini kita ada satu rejection yang membuat breakout lah. Ini adalah source of breakout. Punca price membuat breakout adalah di area sini lah. Okay, di area sini dia start tendang 130 pips lah. Tetapi untuk pendapat kawan-kawan pula, biasanya kalau zone-zone macam ni saya keliru sikit. Okay, kawan-kawan nak entry di level atas ini ataupun level bawah, cuba share sikit korang punya pandangan. Zone 1 ataupun zone 2?
Cuba share sikit. Korang kalau kata korang nak entry GBP USD. GBP USD ni dah tahu market dah breakout trendline ataupun dah breakout channel. Okay, dah breakout buy. So kita punya penanda aras adalah buy. So korang nak buy di zone pertama ini ataupun zone kedua? Cuba share sikit korang punya pandangan. Zone pertama ataupun zone kedua? Sebab kita sekarang ni buat analisis sama-sama. Okay, kita buat analisis sama-sama. Kita nak entry sama-sama kawan-kawan. Okay, kita nak entry sama-sama. Jadi share you guys punya pandangan dan pendapat. Zone 2 low risk, zone 2. Okay, seorang saja cakap zone pertama. Okay, zone pertama sini, zone kedua sini. Share korang punya pandangan lah. Zone 2, zone 2. Okay, yang lain-lain macam mana? Lain-lain tak nak entry ke GBP USD? Yang lain-lain tak nak entry ke? So, Takim. Okay, Takim pun cakap zone 2. Sabrino, zone 2. Okay, so yang lain-lain tak ada ke? Jadi CCTV yang lain. Yang lain CCTV ke? Hairi zone pertama tu. Okay, so zone pertama ni kita delete. Kita menjadikan zone ini sebagai penanda aras. Okay, untuk kita entry. So ramai yang zone 2 lah minta zone 2. So zone 2 ini adalah zone yang ini. Zone bawah ni besar sikit lah. Berapa pip 35 pip je. Tak besar pun. Zone atas ni kecil. Berapa pip saya? 16 pip lah. Okay, so ni yang menjadi zone buy pertama. Zone buy 1. Zone buy 1. Sini slash lah, menjadi slash. Demand zone slash zone buy 2. Okay, dia telah menjadi zone buy kedua. So atas persetujuan ramai, okay, atas pendapat kawan-kawan semua, yang kita nak sell di area, okay, yang kita nak sell pula, kita nak buy di area zone buy pertama dan zone buy kedua ni lah. Okay, untuk kita buy GBP USD. Okay, so senario dia bergerak lebih kurang macam ni. Okay, ini satu and apply. Senario kedua dia macam ni. Okay. Okay. Clear? GBP USD clear ke tak clear? Okay. Kita ada dua zone buy. Pertama di sini dan kedua di area sinilah. Sekiranya zone pertama ini tak menjadi, kita akan counter di zone kedua. Okay. So untuk GBP USD clear ke tak clear? Clear ke tak clear? Cantik zone zone ni cantik juga ni. Zone buy pertama ni kita nampak sini ada significant apa ni? Significant level of support. Here. Here. And here. Okay, kita ada significant and here. Cantik zone ni. Cantik zone ni untuk kita entry kan. Clear sir. Takim clear. Pah clear. Mirul clear. Aiman clear. Steady. Dolphin clear. Cantik. So kita pergi ke next analysis. Okay, untuk GBP USD settle. Next pair is GBP JPY. Kita dah ceraikan GBP JPY. Untuk GBP NZD. Untuk GBP NZD kita delete. Saya nak sell gang. Saya nak sell je GBP NZD ni. Nak sell kat mana ni? Sell kat sini nak. Besar tu ni. 30 pips. Saya nak sell kat sini. Okay, untuk GBP NZD. Okay, untuk GBP NZD saya nak sell dekat area sini kawan-kawan. Sebab apa saya nak sell kat sini kawan-kawan? Okay, sebab GBP NZD ni price dah terlampau tinggi sangat. Lepas tu telah membuat breakout. Okay, di certain levels dah breakout resistance kat sini and breakout resistance kat sini, and kat sini kita ada level of noise lah. Level of noise ni apa? Noise ni adalah banyak sangat kawasan-kawasan pas supply zone, okay, ataupun kawasan-kawasan supply zone yang pas lah, okay, yang pas pada tahun
2020. Okey, tahun 2020 lah, sekarang dah 2023. Ini tahun pas lah, tahun 2020. Okey, sini terlampau banyak noise ataupun terlampau banyak sangat rejection berlaku. Selling pressure in this level of area. Okey, this level of area. That's too many noise. Okay, selling pressure in this level of currency lah, GBP NZD ni. Level ini banyak selling pressure berlaku. Sebab tu korang boleh nampak ada shadow yang banyak lah. Shadow. Ni sebab apa ni? Shadow panjang macam ni. 1000 pip kan? Shadow panjang macam ni sebab apa ni? 1000 pip kan? Tahun bila ni? Tahun 2020. 9 Mac 2020. Crazy. 1000 pips. Okay, so kita jadikan kawasan ini sebagai reference, okay, untuk menjadikan yang GBP/NZD ni kita nak sell lah, and kita boleh nampak dekat sini pun dah ada satu candlestick forms. Candlestick forms. Candlestick forms ini yang kita panggil sebagai pin bar candle ataupun pin bar candle lah kan, pin bar candle, and sebelah ini menjadikan dia candle apa? This is pin bar candle, and this candle apa? Okay, this candle ini menjadi pin bar, ini menjadi pin bar, and here is engulf, bearish engulf. Okay, so kawan-kawan boleh nampak GBP NZD telah melakukan ataupun telah form satu candle pin bar. So satu candle pin bar ni, okay, pin bar ni dia terjadi sebab ada selling pressure yang berlaku daripada atas ataupun seller menekan harga daripada atas turun ke bawah. Okay, price dah naik dah daripada sini price naik. Okay, almost 100 pip. Okay, almost 100 pip. Lepas tu price membuat rejection, dia turun balik dan menjadi candle kecil. Maksudnya level sini ni ada selling pressure. Okay, seller menekan harga, price turun ke bawah. Okay, dan hari kedua pula, ini adalah time frame daily, dan hari kedua candle form. Okay, sebagai engulfing, okay, ataupun bearish engulf. So ini adalah signal, okay, yang price boleh turun ke bawah, tapi nak sell dekat mana? Nak sell dekat mana? Sell dekat atas sini lah. Ini adalah kawasan-kawasan yang terbaik. Biasanya normal trader ataupun SNR trader ataupun breakout trader, dia orang akan cuba buy dekat area sini. Sini ada RBS, resistance become support. Okay, resistance become support. Sini adalah level RBS. Level RBS ni dia akan tendang, geng. Level RBS ni, RBS tak RBS. Dia datang, dia reject sikit. Lepas tu dia akan bom jatuh, turun ke bawah lagi. Okay, sebab apa saya menyatakan sebegitu rupa? Sebab dekat sini kita ada satu trendline fake out. Okay, satu trendline fake out. Macam mana nak kenal pasti satu trendline fake out? Okay, fake out ni dia ada dua jenis. Satu fake out berkenaan dengan resistance ataupun fake out berkenaan dengan support, yang terjadinya resistance yang sama baris ataupun support yang sama baris. Trendline pun ada fake out. Okay, trendline pun ada fake out. Macam mana nak kenal pasti trendline yang ada fake out? Trendline fake out dia kena berlaku di level yang tertinggi, kawan-kawan. Sekiranya korang nampak ada resistance yang berdekatan, okay, ada resistance yang berdekatan, berlaku satu trendline yang macam ni di harga tertinggi sebegini rupa, okay, trendline ini akan menjadi fake out dia lah, ataupun menjadi satu penanda aras yang di mana harga akan push ke atas dan dia akan membuat penurunan melepasi ataupun melebihi, okey, kawasan-kawasan support yang berdekatan dekat sini. Dia akan langgar saja, geng. Dia akan langgar sampai cari balik area-area kawasan tempat yang dia breakout sini. Sini adalah kawasan tempat yang dia breakout. So ini adalah, lepas tu kita zoom lagi. Okey, kita zoom lagi pergi ke technical analysis. Okey, technical analysis. Korang boleh nampak kawasan yang dia pecah ni, yang candle start bullish ni, boom. Ada tak candle yang retest kat trendline ni untuk dia sambung membuat kenaikan? Ada tak candle pullback datang balik kat area trendline ni? Ada tak candle yang pullback datang balik di area trendline sini? Tiada. Okey, tiada.
Bila masuk tak ada, sebab itulah yang korang boleh nampak saya. Saya ni, Pian ni terkenal dengan buy high, sell low. Sebab saya dah mengenali pattern-pattern yang sebegini rupa kawan-kawan. Okay? Saya buy high, saya sell low apa semua. Ini adalah one of the reason saya boleh buy high, sell low lah. Buy di area tempat tertinggi. Saya boleh sell di area RBS. RBS ini tempat orang nak buy. Tapi saya sell kat sini. Sebab apa saya sell kat sini? Sebab saya yakin dia boleh pecah sampai area kawasan sini balik. Okay, so untuk GBP NZD kita tengok betul tak apa Pian cakap minggu depan. Kita tengok sama-sama. Siapa nak bet dengan saya? Siapa berani bet dengan saya? Saya letak RM RM1,000. Siapa nak bet dengan saya? Okay, yang level RBS ini okay, dia akan pecah. Siapa bet tak pecah? PM saya. Siapa nak bet dengan saya? RM1,000. Okay, kita bagi RM1,000 duit referee pegang. Referee pegang. Kita bagi kawan-kawan yang lain dulu. Referee pegang duit tu. Siapa menang kita dapat. Saya nak bet tapi saya tak nak bagi pian RM1,000. Okay, kita tengok sama-sama minggu depan. Okay, kita tengok sama-sama minggu depan. Macam mana? Betul tak apa yang pian analisis? Okay, di level of RBS ni dia akan pecah. RBS will be break. RBS will be break. So saya tulis sini. Ini kawasan untuk kita TP sell lah, okay? So perumpamaan dia, harga dia bergerak lebih kurang sebegini rupa lah. Okay. 1, 2, 3 and boom. Okay. So untuk sini sell zone. Okay, cantik. So untuk GBP NZ dia. Okay, GBP NZD. Clear ke tak clear kawan-kawan? GBP NZD clear ke tak clear? Clear ke tak clear? GBP NZD clear. Alhamdulillah. Yang lain-lain? Clear. Amirul clear. Dolphin clear. Aspar clear. Tarik padu, tarik paku, tarik papan. Clear pian. Tarik paku, tarik papan, clear pian. Wah, kena. GN, Kumar dah nampak. Kumar dah tuliskan untuk kita tau. Kumar tulis GN. Okay, so next pair. Kita pergi ke next pair. Next pair kita adalah gold lah. Okay. Next pair kita adalah gold, kawasan yang dilai ramai ataupun pair yang ditunggu-tunggu. Assalamualaikum Sofian, waalaikumsalam Sas. Okay, pair yang ditunggu-tunggu, pair yang digilai ramai. Okay, sebelum kita start analisis gold, bagi saya minum air sikit dulu. Kita minum air sikit dulu. Okay, berapa ramai dah ready untuk analisis gold? Pair yang korang suka sangat tekan. Pair yang korang gila-gila sangat nak tekan. Pair yang duk tekan profit saya balik gold ni. Saya dah ready. Okay, let's go. Okay, kita akan analisis gold daripada time frame daily dahulu. Kita tengok apa daily form dekat sini. Daily dah bagi satu candlestick movement dekat sini engulf kat sini. Dia respect dekat area-area sini lah. Okay, kat sini kita ada significant support resistance SRR. Okay, kawan-kawan boleh nampak kat sini kita ada SRR, significant support resistance. Significant support resistance.
Marking dulu siap-siap kat sini. So kawan-kawan boleh nampak lah. Zone berapa pips? Besarnya. Kecilkan sikit. Okay, cantik. Tanda di ni satu dulu. Tanda sini satu dulu. Kawasan yang keduanya sini lah, cantik. Betul lah. Sini cantik. Sini pun SRR juga. SRR sini berapa pips? Zone dia, kita kira 60 pips, besarnya. Kita nak kecilkan. Tarik atas lah. Okay. Okay, sini pun significant support resistance. Okay, kita ada dua level of significant support resistance. Dekat sini kita ada area alamak besarnya. Sini kita ada satu. Sini kita ada satu lagi. Sini kita ada rejection juga, and sini sini pun ada. Okay, so banyak kali zone pasar malam lah, dia klasifikasikan zone pasar malam jugalah significant support resistance ini. Okay, lepas tu tempat yang kita nak buy geng, kat mana? Sini cantik. Sini betul-betul cantik untuk kita henjut nak buy. Sini betul-betul cantik. Lepas tu kalau kata zone ini breakout, macam mana pula? Apa plan kita? So untuk analisis gold ini, okay. So itu boleh kira price dah buat LH ke, lower high ke? Tak. Ni bukan lower high. Okay. Dia respect resistance saja. Sideway. Ini orang panggil sideway market saja. Okay, so ini menjadi penanda aras untuk kita buy di area sini. Sini adalah inverted HNS yang tak complete. Okay, tadi saya tunjuk korang HNS yang complete kan. HNS complete dia kena apa? Dia kena breakout kan. Dia kena breakout tetapi level ini tak breakout. Okay, level ini tak breakout tetapi dekat sini kita boleh, kalau kata kita zoom kat sini, kita boleh nampak kat sini ada bahu kiri lah. Okay, ataupun tempat yang past rejection punya candle. Dan kita tunggu price turun kat sini, price boleh membuat bahu kanan dan sambung membuat kenaikan. Okay, di area-area sini. Jadi kawasan area-area sini, dia cuma tak complete lah. Okay, untuk gold ini dia tak complete. Okay, sebab apa sini tak breakout? Kalau kata sini breakout memang lagi cantik lah. Okay, kalau kata breakout, kita bahu kiri, kepala breakout. Kalau kata ada breakout, lepas tu dia retest balik, sini memang cantik lah untuk kita henjut buy. Okay, ini menjadi complete HNS, tetapi yang menjadikan dia tak complete, okay, sebab dekat sini tak berlaku breakout. Resistance. Okay, resistance tak berlaku breakout. So bila resistance tak berlaku breakout, adakah zone ini masih boleh diguna pakai? Okay, kalau kata dia tak breakout, zone ini masih boleh diguna pakai ataupun tidak? Ada sesiapa boleh jawab? Adakah zone ini masih boleh diguna pakai ataupun tidak? Ramai yang kata boleh. Okay. Okay, so saya bagi tahu korang, bila ada satu HNS ataupun chart pattern yang tak complete, okay, bila ada satu HNS ataupun chart pattern yang tak complete, kebiasaannya dia punya kebarangkalian ataupun dia punya keterbolehan lah untuk dia fly tu, dia punya percentage tu dah kurang lah. Macam tadi punya apa ni, inverted HNS dekat GBP AUD, kita ada complete breakout, kita ada neckline breakout. Jadi dia punya percentage ataupun winning trade sekiranya kita masuk dekat pair tu boleh dikatakan 70 ke 80% lah.
yang kita boleh win the trade lah. Tetapi untuk setup gold ini dia dah mengurang lah. Okay, dia dah mengurang pasal dia tak complete, tetapi ada zone dia dah menjadi 50 ke 60% sahajalah. Kita punya winning rate yang kita akan dapat lah. Okay, 50 ke 60% saja untuk GBP AUD tadi. Saya memang sangat-sangat yakin lah kita boleh dapat 70 ke 80% lah. Nak cakap 100% tak boleh kan? Nak cakapkan 100% tak boleh. Kita bukan god of market, kita bukan market mover, kita hanyalah penganalisa lah di dalam market. So zone ini boleh juga dipakai untuk kita entry lah, zone dalam 50 pips. Okay, target lah reward 1:3 ataupun 1:2 lah. Okay, di dalam zone ini untuk kita entry. Okay, so ini zone pertama kita untuk kita buy besok. Sekiranya zone ini breakout, tak dekat mana kita nak entry lagi? Okay, kalau kata zone ini pecah. Kalau kata zone ini pecah. Tapi geng, saya nak bagi tahu dekat korang, kalau kata floating, korang tahan je lah. Kalau masuk-masuk zone floating, korang tahan je lah. Okay, sebab apa saya suruh korang tahan? Hari Isnin kebiasaannya jarang market breakout. Market tak breakout hari Isnin. Jarang-jarang sekali lah. Okay, memang sangat jarang-jarang. Okay, Sir Pian, hi Pian, hello. Nama sama dengan saya, Sir Pian. Okay, market jarang breakout hari Isnin. Okay, market kebiasaannya kalau dia nak breakout, dia breakout hari Rabu, Khamis, Jumaat. 3 hari ni lah biasa hari-hari yang market membuat breakout. Okay, kalau kata ada buku, ada pen ke apa, boleh tulis catat dekat dalam. Korang punya buku lah. Biasanya market breakout hari Selasa, hari Rabu, Khamis, Jumaat. Isnin kebiasaannya sangat-sangat jarang-jarang berlaku. Okay, jarang-jarang berlaku. Okay, market breakout hari Isnin. Untuk hari Selasa pula, kadang baru berlakulah breakout di hari Selasa. Biasanya market breakout hari Rabu, Khamis, Jumaat. Macam cerita apa ni, Pak Belalang market jarang breakout hari Isnin. Market kadang breakout hari Selasa. Market biasa breakout hari Rabu, Khamis, Jumaat. Okay, kena tanamkan dalam benda itulah. Okay, so untuk next entry kita di level sini kawan-kawan, saya tak nak ambil buy dekat sini, saya nak buy kat sini lah. Okay, buy sini zone besar, shadow 100 speed mak Datuk. Kami besar lagi zone. Hai Pian. Halo. Okay, so untuk gold, next tempat buy saya di bawah sini. Okay, di bawah sini zone dalam 48 pips. Saya kecilkan sikit. Okay, ini tempat saya nak buy. Kenapa saya tak nak buy kat sini? Sebab tak cantik lah. Kawasan sini tak cantik untuk saya nak buy. Saya tak suka nak buy kat area sini. Walaupun nampak macam tajam kan, dia punya ni kan, tapi tak cantik kat sini. Macam, cuba tengok ada ke? Saya suka kalau macam korang pernah tak? Korang dah tarik-tarik zone, tapi korang ada satu tanya-tanya, betul ke? Sebab korang dah jumpa zone bawah ni lagi cantik, tapi range sini nak ke bawah 200 speed. Lepas tu korang kata kan, betul ke price boleh sampai bawah sini? Kan nanti dia sampai sini dia boleh reject. Berapa banyak kali korang pernah rasa benda tu? Saya pun sampai sekarang rasa lagi benda tu. Dah tarik zone sini kan, zone bawah sini, tapi kat sini ada zone. Macam mana ni kan, nak tanya juga ke? Sesiapa yang rasa macam tu seperti saya tak? Saya dah trade lama pun, saya masih lagi ada perasaan sangkal sebegini rupa lah. So, apa saya buat? Sekiranya saya ada macam perasaan sangkal dengan saya punya zone. Kalau kata saya nak ambil juga zone ini, saya kena pastikan zone ini kena ada SRR, Significant Support Resistance. Okay, saya kena pastikan zone ini walaupun dia tak cantik, saya kena pastikan zone ini ada SRR. Macam mana nak kena pasti zone yang ini ada SRR? Saya tarik satu line. Korang tengok pas dia, ada tak SRR? So dekat sini kita ada SRR juga. 1 2 3. Sini dah terlampau lebih. Lepas tu sini.
dia ada signifikan jugalah. Okey, saya kena pastikan yang zone ini ada signifikan baru saya akan tarik zone kat sini lah. Kalau kawasan sini tak ada signifikan, saya akan lupakan saja. Lepas tu kita buka candlestick. Cantik ke zone ini untuk kita entry? Kau rasa boleh ke kita pakai zone ini untuk kita entry juga? Untuk buy. Ini saya bagi korang tips. Tips sekiranya kita sangkal dengan kita punya zone ini terlampau jauh, tapi kat sini ada zone, saya akan pastikan zone yang tak cantik ini ada SRR lah, sebagai satu penanda aras untuk kita buy. Okay, so korang nak buy tak kat area sini? Boleh ke buy kat area sini? Boleh. So jawapan dia boleh. Okay, jawapan dia boleh untuk kita buy kat sini. So kita ada zone buy dekat area sini. Okay, so untuk direction saya pula, saya menyangkakan gold akan naik lah. Saya menyangkakan gold akan naik. Cuma kita membuat analisis ini adalah sebagai zone-zone yang kita nak entry lah. Okay, zone-zone entry point yang kita nak entry. Okay, satu. So ini adalah 1980. 1890 1885. Okay, sini zon pertama kita. Kita dah buat penandaan. So ini dia buat 1913 1907. Sini 1943 1937. Okay, so atas ni pula berapa? 2008 2003. Sini 1977. Okey, cantik. So perumpamaan market bergerak macam mana? Okey, ini adalah zon-zon saja. Okey, perumpamaan saya expect price akan sampai sini, dia akan membuat kenaikan seperti sebegini rupa lah. Okey, dia akan membuat kenaikan sebegini rupa. Sekiranya price pecah pula ke bawah kalau kata price breakout ke bawah, so ini adalah senario-senario yang kita boleh guna lah. Okey, satu and sini empat yang kedua. Okey, clear tak dengan saya punya analisis untuk gold? Okey, clear ke tak clear? Clear ke tak clear untuk analisis berkenaan dengan gold? Clear ke tak clear kawan-kawan? Clear? Alhamdulillah. Semua clear. Saya ada suggestion. Apa suggestion tu? Clear. Steady. Apa suggestion apa? Suggestion apa? Nak bagi suggestion apa? Korang nak bagi suggestion apa? Okay, ini analisis goal kita suggestion saya follow je. Itu bukan suggestion. Okay. So saya harap dengan analisis yang saya buat sebegini rupa dapat membantu korang dalam bidang trading untuk newbie. Okey, untuk newbie yang baru nak berjinak, baru nak berkejimpung dalam bidang trading, saya dah sediakan tempat yang terbaik untuk korang ambil ilmu, ambil knowledge. Okey, sir, thank you kongsi ilmu. Mohon berkat ya. Sama-sama Firdaus Abdul Rashid. Moga-moga bermanfaatlah ilmu yang saya kongsikan ni. Okey. So kawan-kawan semua,
Kalau kawan-kawan rasa dah tak sabar nak henjut market untuk minggu depan dengan analisis-analisis yang kita buat, cuba komen sikit kat bawah sini. Okay, cuba komen sikit kat bawah sini. Come on, kawan. Settle live analysis kita untuk next week. Let's go. Thank you, sir. Jantung sudah berapi, sir. Mau makan. Okay, guys. Kita jumpa minggu depan nanti, kan? Semoga apa yang dianalisis saya ikut sah. Okay, so itu saja daripada saya. So, bye-bye geng. Kita jumpa besok. Assalamualaikum. Salam Hayun. Asyik fly je kan. Kita Hayun pula. Okay, so bye-bye geng. Assalamualaikum. Jumpa besok.